يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah Surah Sad. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 88 ayat. Dinamakan Surah Sad
Kerana Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan huruf yang tersebut. Dan Allah jualah yang mengetahui maksudnya. Intisari kandungannya menegaskan soal tauhid kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Kebenaran hari akhirat dan balasan orang-orang yang tidak beriman serta orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh golongan kafir yang menentangnya. Kerana kesudahannya baginda akan berjaya mencapai kemenangan yang besar. Untuk memberi semangat kepada baginda, Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi yang telah lalu, yang telah menerima berbagai-bagai ujian, tetapi mereka telah bersabar menghadapinya. Dengan tabah hati dan akhirnya mereka telah berjaya. Dan hal ini diceritakan secara khusus kisah Nabi Ayub AS dan kesabarannya menghadapi berbagai ujian yang berat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan mereka nikmati pada hari akhirat kelak, dan keadaan orang-orang yang kufur ingkar serta azab sengsara yang akan menimpa mereka. Hakikat ini ditegaskan berulang-ulang supaya orang-orang yang beriman bertambah kuat imannya dan bertambah pula mengerjakan amal bakti, dan supaya orang-orang yang ingkar segera insaf dan bertaubat. Setelah menerangkan bahawa tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk difahami kandungan ayat-ayatnya serta diamalkan, surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada golongan yang menentangnya bahawa ia tidak meminta kepada mereka sebarang bayaran untuk menyampaikan ajaran Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, dan bahawa Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat manusia, dan bahawa mereka akan mengetahui kebenaran perkara yang diterangkan tidak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq a'unzila alaihi adh-dhikru min bainina bal hum fi syakkin min dhikri bal lamma yadhuku azaba am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaku fil asbab jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sad, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu wahai Muhammad tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan mereka yang kafir itu bersikap sombong angkuh dan suka menentang kebenaran. Tidakkah mereka menyedari berapa banyak umat-umat yang ingkar yang terdahulu dari mereka kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan. Padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan
bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul, pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri. Dan orang yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya hal ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jalan terus menurut cara penyembahan datuk nenek kamu. Dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar tentang soal mengesakan Tuhan itu dalam agama yang terakhir. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Mereka berkata lagi, patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad, padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita? Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang aku wahyukan kepada Nabi Muhammad itu. Bahkan mereka belum lagi merasai azab. Adakah di sisi mereka pembenaran rahmat Tuhanmu yang maha kuasa lagi maha melimpah pemberiannya? Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya? Kalau ada kekuasaan yang demikian, maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ untuk mentadbir seluruh alam. Sebenarnya mereka hanyalah satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran, yang suatu masa kelak tetap akan dikalahkan. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-38 dalam susunan Al-Quran pada juzuk yang ke-23. Surah yang kita bacakan ini bernama surah Sad, yang mengandungi 88 ayat. Dan kita membaca pada malam ini ayat pertama sehingga ayat ke-11. Dinamakan dengan nama surah Sad kerana permulaan surah ini. Dan di antara hikmah dimulakan dengan perkataan Sad, satu kalimah saja, daripada salah satu huruf hijaiyah yang ke-28. Hijaiyah yang 28. Untuk mencabar, mendatangkan cabaran secara terbuka kepada seluruh ahli-ahli bahasa Arab. Di kalangan fusaha, bulagha, pakar-pakar, cendekiawan bahasa yang indah, supaya membawa ayat seumpamanya yang tidak pernah mereka terbayang dan terfikir hanya satu kalimah mengeluarkan bunyi yang menakjubkan. Walau huruf hijaiyah 28 itu sudah pun maklum di sisi mereka, alif sampai ya, 28 huruf. Tapi mereka belum pernah menggunakan hanya satu perkataan sebagai permulaan percakapan ataupun permulaan nazam, susunan syair dan sajak mereka. Tidak pernah terfikir. Maka datang ayat Al-Quran dengan permulaan satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan dan seterusnya. Yang hanya perkataan. Yang tidak membentuk satu kalimah, tapi perkataan yang menakjubkan. Seperti Yasin, Taha, seperti Qaf, seperti Sad. Maka ini satu cabaran terbuka untuk mendatangkan ayat seumpama. Dan secara makna, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Apakah maksud sebenar Sad tersebut? Dan kalau sebagaimana kita selalu bila memulakan surah yang baru, apa kaitan dengan surah Safat? Surah yang ke-37 yang telah kita khatamkan semalam. Antara Safat dengan surah Sad, dia ada munasabahnya. Kalau di akhir surah Safat, kita baca bahawa bila Allah menurunkan wahyunya, "Lau anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin." Ketika mana orang-orang kafir Mekah berkata, waktu mereka melalui jalan-jalan menuju ke Syam, pergi dan balik, melihat bandar-bandar dan negeri yang dibinasakan disebabkan mereka mendustakan Rasul yang diutuskan.
dan menolak kebenaran yang dibawa. Lalu kata mereka dalam mencela kaum-kaum yang binasa, ini kalau Nabi itu lahir di kalangan kami, pasti kami orang yang tak akan lawan. Kami ikut. Kami patuh. Kami menjadi umat yang paling warang. Itu kata mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Dan bila Rasulullah diutuskan, lalu mereka menunjukkan sikap sombong mereka. Okey, kalau akhir surah Safat disebut tentang bagaimana kata-kata mereka, kalau diturunkan wahyu kami ikut. Maka dalam surah Safat diceritakan apa itu wahyu Allah. Apakah di Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sifatnya untuk mereka mengetahui penolakan mereka terhadap wahyu itu, iaitu menolak suatu perkara yang memberi manfaat pada mereka. Maka siapa pun yang menolak manfaat dan peluang yang baik, maka kita kategorikan dia orang jahil, bodoh. Kalau ada satu manfaat nak pada kita, nak kita dapat, lalu kita tolak, kita tak nak. Disebabkan ego kita. Sedangkan manfaat itu besar. Maka orang kata orang ni sombong. Maka kalau dalam surah Safat ayat terakhir, membicarakan cita-cita musyrikin Mekah, kalau diturunkan wahyu, kalau diutuskan Rasul, kami akan ikut. Maka pada permulaan surah Safat diceritakan apa itu wahyu Allah yang kamu dah tolak. Kemudian kalau sebelum ini, dalam surah As-Safat, menceritakan kisah Nabi-Nabi. Bahkan, semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah secara kebanyakannya ialah surah Makkiyah. Melainkan suratul Baqarah yang merupakan surah Madaniyah. Kebanyakan surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, dia bersifat Makkiyah. Dan semua surah yang ada, sama ada Tasin, sebagaimana surah Taha, dan juga surah yang kita bacakan pada malam ini, dia ada kisah Nabi-Nabi. Kalau dalam surah Safat ada 6 kisah Nabi. Bermula kisah Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Musa dan Harun, Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Lut, dan berakhir dengan Nabi Allah Yunus. 6 kisah Nabi. Maka dalam ayat yang dalam surah yang kita bacakan ini juga mengandungi kisah-kisah Nabi. Sebagai kesinambungan daripada kisah-kisah Nabi yang bertujuan untuk menghiburkan Nabi SAW bahawa Rasulullah bukanlah orang pertama ditolak, bahkan Nabi-Nabi terdahulu juga ditolak. Kemudian mengembirakan Rasulullah bahawa yang menolak akan hancur binasa. Dan Rasul yang ditolak ini akan berjaya dan mendapat kemenangan. Maka itu signifikan daripada kisah Nabi. Hiburan kepada Rasulullah dan memberitahu kepada Rasul natijah. Natijah pada penentang gagal. Dan natijah kepada setiap Rasul yang diutuskan kemenangan dan pertolongan Allah. Maka ia juga menjadi iktibar pada kita, umat Islam seluruh dunia. Oh, siapa pun penentang dia akan binasa. Dan siapa pun yang memperjuangkan agama Allah dan orang beriman dia akan berjaya. Dan akan datang pertolongan Allah kepada mereka. Kalau kita melihat kandungan surah ini sebagaimana kita dah baca dalam Pimpinan Rahman, yang kita lihat dari angle daripada rukun ataupun sudut yang lain yang dibicarakan oleh ulama tafsir. Sebagaimana sifat surah Makkiyah membicarakan tentang 3 perkara tauhid, 3 usul tauhid, iaitu 3 usul akidah, iaitu tauhid, yang keesaan Allah, nubuwah, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu, dan al-ba'ts, kebangkitan semula manusia. Maka dalam surah ini, bagaimana Allah mendatangkan ayat yang berupa soal jawab dan munaqasyah. Munaqasyah yakni perbincangan untuk membuktikan tauhid itu, untuk membuktikan kerasulan, dan juga untuk membuktikan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana surah ini membawa kisah-kisah Nabi alaihimussalatu wassalam sebagai pengajaran dan iktibar. Dan sebagaimana surah ini juga menerangkan bagaimana keadaan orang kafir akhirat kelak. Mereka yang sombong di dunia, menolak kebenaran, Allah cerita keadaan mereka akhirat kelak. Tempat di mana manusia semua dikembalikan. Dan surah ini juga menceritakan tentang bentuk azab yang akan dikenakan, bentuk azab. Dan juga menerangkan bentuk nikmat yang akan diperolehi oleh ahli syurga. Dan surah ini
menceritakan tentang sebab-sebab penolakan orang-orang kafir terhadap kebenaran Islam ialah kerana kesombongan. Kesombongan tadi menyebabkan mereka tidak mengambil pengajaran terhadap umat-umat dahulu yang telah dibinasakan. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Thamud, kaum Lut dan juga Ashabul Aikah. Ini kaum Nabi Allah Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara keutamaan ataupun penekanan surah ini ialah menceritakan 3 keingkaran orang kafir. Dan keingkaran ini berterusan sampai hari kiamat. Sebut je orang kafir, benda ni lah dia ingkar. Ingkar apa? Dia mesti ingkar Tuhan yang Esa. Kalau dia tak ingkar Tuhan yang Esa, maka dia Islam. Dia Muslim. Tapi semua yang lain daripada Islam pasti mengingkari Tuhan yang satu. Baik Kristian, baik Yahudi, baik mana-mana. Pasti mereka akan menisbahkan anaknya, sekutunya dan lain-lain. Yang kedua, tentang keingkaran kenabian Rasul. Nabi Muhammad SAW. Nak kenal orang kafir, dia tak percaya Nabi Muhammad. Kalau dia percaya pada Nabi SAW, maka dia Islam. Isu khilaf orang Islam dengan sekian orang kafir, mereka tak percaya pada Nabi Muhammad. Tanpa alasan dan dalil. Mereka boleh percaya pada Nabi lain. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tetapi mereka tak boleh percaya pada Nabi Muhammad. Tanpa sebab. Walau mukjizat yang Allah berikan pada sekalian Nabi-Nabi yang diutuskan. Sebagai tanda di Rasul. Itulah mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wahyu yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Allah, Dawud. Itulah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membawa wahyu itu Jibril. Jibril itulah yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka boleh terima nabi-nabi lain, bila sampai Nabi Muhammad tak nak terima. Maka alasannya tak ada. Nak kata sebab Nabi Muhammad jahat ke, buruk perangai, tak ada benda tu. Mereka hanya memperakui bukan kerasulan Rasulullah sama sebagaimana kerasulan nabi-nabi yang lain mendapat wahyu melalui Jibril dan membawa perkara yang berkait dengan tauhid, kiamat dan tidak mencari dunia dengan dakwahnya. Semua sifatnya sama. Rasulullah SAW tidak mencari dunia dalam dakwahnya. Bahkan Rasulullah menegaskan in ajriya illa 'ala Allah, balasanku di sisi Allah. Dan itulah ketegasan semua nabi-nabi. Dan semua nabi-nabi ini menolak dunia. Semua nabi-nabi menolak dunia. Kalaupun ada di tangan sebahagian mereka, tidak menunjukkan mereka mencintainya. Bahkan ternyata Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi yang berstatus raja, ibadatnya sebagai seorang hamba. Ibadat pada Nabi ini sebagaimana seorang hamba. Yang hamba Allah SWT. Dan sifat rendah diri mereka. Maka penolakan ini agak ketara tanpa sebab. Dan yang ketiga, namanya orang kafir, mereka mesti ingkar kebangkitan semula. Lalu mereka buat teori macam-macam. Penjelmaan hidup semula di dunia. Ikut mana pun nak hidup kat dunia juga. Tak percaya bahawa dunia ni akan hancur. Dan hidup di akhirat. Mereka tetap kata kembali kat dunia balik. Menjelma jadi tikus ke, kucing ke. Menjelma ikut manusia lain ke. Mereka tak akan percaya kebangkitan. Itu sifat orang kafir. Maka Al-Quran dalam diskusi yang pelbagai menegaskan tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian dalam surah ini disebut kisah Daud, Sulaiman, Ayub secara mufassalan, yakni secara detail. Mufassal secara panjang. Kita akan baca dalam kisah ini, dalam surah ini kisah Daud, kisah Sulaiman, kisah Ayub alaihi wassalatu wassalam. Dan bentuk ujian-ujian mereka. Dan juga kisah Ibrahim, Ishak, Yaqub, Ismail dan Ilyasa. Nabi Allah Ilyasa dan Nabi Allah Zulkifli. Secara ringkas. 3 kisah Nabi agak panjang sikit, iaitu kisah Daud, Sulaiman, Ayub. Ini panjang. Dan surah Sad. Manakala kisah Ibrahim, Ishak, Yaqub, Ismail, Ilyasa dan juga Zulkifli secara ringkas. 6 rasul secara ringkas. Berarti kita ada 10 kisah Nabi di sini. Dalam surah Sad. Kalau dalam surah Safat kita ada Nabi Ilyas. Dalam surah ini kita ada Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa.
yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni anak saudara dia. Maka kisah-kisah Nabi ini ada pengajaran tersendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya dan kepada umat Islam dan umat manusia secara umumnya. Dan dalam kandungan surah ini menceritakan tentang sifat-sifat selepas mengisbatkan tentang hari kebangkitan dan hisab, menceritakan bagaimana bentuk nikmat dan azab. Sebab hari kebangkitan memberi maksud nikmat atau azab, yakni syurga atau neraka. Di sebalik akidah hari kebangkitan, di situ ada pertimbangan atau hisab yang berakhir syurga atau neraka. Dan bagaimana sifatnya. Yang ini menyebabkan mereka tak nak percaya kebangkitan sebab mereka takut di kategori ahli neraka. Mereka tak nak percaya, nanti kami ahli neraka. Walau untuk menjadi ahli syurga tidak suka. Tidak suka untuk mereka beriman. Tapi Allah menjelaskan sifat sombong mereka. Dan surah ini juga menceritakan bagaimana permulaan ciptaan manusia. Melalui kisah Adam AS dan sujudnya malaikat kepadanya dan keingkaran iblis dan bagaimana iblis dicampakkan daripada syurga dan dicurahkan dengan laknat yang berterusan sehingga hari kiamat dan janji Allah bahawa iblis dan pada pengikutnya akan memenuhi neraka Jahannam. Ini janji Allah. Siapa yang ikut iblis, ikut syaitan, maka dia akan memenuhi neraka Jahannam. Maka kenapa Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan la'am-la'an, dipenuhi mereka itu. Sedangkan dalam syurga Allah tak sebut dipenuhi mereka dalam syurga. Untuk menunjukkan bahawa mereka walau dalam keadaan bagaimanapun, walaupun bersesak-sesak mereka mesti disumbat dalam neraka. Sebab itu bila Allah berfirman kepada neraka dan kadang Allah mengetahui apa jawapannya, bila Allah berkata, Halim talakci, wahai neraka apakah dah penuh? Dah penuh belum? Dan neraka menjawab dalam surah Az-Zumar yang kita akan bacakan nanti. Hal min mazid, wahai Allah ada lagi tak? Boleh lagi, masuk lagi. Istilah penuh di sini nak tunjuk, macam mana pun keadaan kamu akan disumbat. Maka tak ada istilah kata neraka dah penuh, dah tak muat. Tak ada. Macam mana pun kamu akan disumbat. Penuh ke tak penuh, disumbat. Sebab ada orang main. Ada orang kata, saya mungkin masuk syurga sebab apa? Neraka dah penuh. Jadi saya pun masuk syurga. Maka Allah dah ingatkan. Neraka ini penuh macam mana pun disumbat. Supaya tak ada orang kata dah penuh. Tak ada istilah. Yang permainan atau perkataan-perkataan yang menghina ini sebenarnya seperti meludah pada muka sendiri. Meludah ke langit dan jatuh ke muka sendiri. Dan neraka ini akan dipenuhi. Disumbat sepenuh-penuhnya. Itu sifat azab. Kemudian surah ini ditutup dengan menjelaskan tentang keikhlasan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Dan ini ialah kekuatan dakwah. Kekuatan dakwah itu mesti disampaikan dengan penuh keikhlasan. Itulah kekuatannya. Kekuatannya bukan terletak pada hal-hal yang lain. Tapi kekuatan sebenar dalam menyampaikan dakwah mengajak manusia pada Allah ialah ikhlas. Seorang ibu yang ikhlas mengajak anaknya dalam mentaati Allah, maka itulah dakwah yang baik. Seorang suami, seorang isteri perlu kita sentiasa nilaikan kembali bagaimana tahap keikhlasan kita dalam suatu kerja. Keikhlasan kita dalam setiap perintah Allah Ta'ala. Kena nilai balik. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan dek keikhlasan perjuangan Rasulullah maka baginda berjaya. Kerana orang yang ikhlas, Allah jadikan pahalanya bersifat jariah. Dan Allah jadikan setiap perbuatannya akan berpanjangan kesannya sampai hari kiamat. Di antara tanda orang ikhlas. Yang dibuat tu dia akan tinggal kesan lama. Ya, keikhlasan Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab. Sampai kitabnya sampai pada kita hingga zaman ini. Bukan setakat itu diterjemah dalam bahasa kita. Kalau kita tak jumpa buku terjemahan secara sempurna, tak jumpa, pakai je Google Translate. Tengok, boleh diterjemahkan. Dan demikian juga Imam Nawawi sebagai contoh. Ini semua ulama-ulama ikhlas kita sebut contoh-contoh. Bagaimana orang ikhlas menjadikan jariahnya berpanjangan. Dengan berbagai cara. Ini Imam An-Nawawi. Kitabnya tu sampai pada kita. Kerana keikhlasannya. Dan orang-orang soleh kita lihat di antara tanda keikhlasannya, kubur mereka diziarahi. Walau matinya ratus tahun, ribu-ribu.
untuk menjadikan pahala mereka sentiasa sampai. Sebab orang pergi ke kubur, maka apa yang mereka lakukan doa. Baca Quran dan itu sampai pada si mati. Supaya kita tengok dalam hidup kita, jaga keikhlasan. Khususnya dalam berkait dengan ibadat. Dalam menyampaikan agama Allah. Dan dalam penutup surah yang kita bacakan ini juga, suatu pengisyaharan kepada manusia dan jin bahawa Al-Quran ini ialah risalah penting daripada Allah. Ini satu pengisyarat akhir surah ini. Menceritakan ini Al-Quran atau Quran ini ialah risalah surat terpenting dari Allah pada hamba. Supaya kita tidak leka daripada atau leka dengan meninggalkan membaca Al-Quran dan memahaminya. Setiap orang kena berusaha. Selain daripada kita belajar tafsir, merenung sendiri ayat-ayat Allah ini. Baca, tengok. Kerana ini risalah dari Allah. Surat dari Allah. Perkeliling dari Allah. Dustur ilahi, Rabbani. Dustur daripada Allah. Maka ini penting. Sebab kita inilah message paling penting. Inilah notification paling penting untuk kita tengok. Itu Al-Quran. Tidak ada message sepenting itu. Kalau kita rasa ada message lain yang paling penting tak? Al-Quran message terpenting. Sebab yang sender dia, yang menghantarnya Allah. Yang menurunkannya Allah. Kita kalau yang hantar SMS itu bos kita, kita dah tahu penting. Itu baru bos dunia kerja 3-4 tahun. Ini adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Ini message daripada Allah. Maka gagal membaca message dan gagal memahami message, maka akibatnya rugi akhirat. Rugi besar. Kerana dalam message itu ada tawaran dan ada amanat. Dalam message itu ada hukum, hakam dan ada panduan. Dalam message itu ada cahaya yang hendak diberikan kepada kita bagi menerangi kegelapan kehidupan kita. Ini message yang ramai orang abaikan. Supaya kita tahu kepentingan Al-Quran ini. Dan penutup pada surah ini juga menceritakan bahawa orang-orang kafir yang sombong dan ingkar, yang menolak kebenaran pasti akan mengetahui juga kebenarannya bila mereka mati. Maka tunggulah kematian mereka. Maka semua manusia akan mengetahui hakikat sebenar apa yang Allah sebut dalam Quran ini selepas kematian mereka. Hakikat sebenar yang disebut sebagai ainul yaqin. Mereka tengok sini. Daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Sehingga peringkat tertinggi haqqul yaqin. Bahawa ini benar-benar daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzikr. Sad. Demi Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Bila Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menunjukkan pentingnya Al-Quran. Dzikr. Yang mempunyai peringatan. Perkataan dzikri ini kata ulama, yang pertama ia mengandungi penjelasan yang terang. Yang kedua perkataan az-zik memberi maksud ia adalah kemuliaan dan juga ketinggian. Quran ini sifatnya mulia dan tinggi. Walaupun ada orang bakar, ada orang campur dan tong. Dia kekal menjadi kitab yang paling suci dan tertinggi. Dia kekal menjadi kitab yang paling dimuliakan oleh manusia. Kita cari satu kitab yang dimuliakan oleh manusia selain Al-Quran, maka kita tak akan dapat. Baik yang menghafal Al-Quran, jutaan manusia. Baik yang membaca Al-Quran, bilion manusia baca Quran. Dalam solat, di luar solat, belum pernah ada kitab seperti itu. Maka ini disebut wal Quran dzikr. Quran yang mempunyai kemuliaan dan syuhrah. Syuhrah terjemah Melayu yang paling popular. Ini Quran yang paling popular. Manusia kan hormat benda popular. Ini kedai paling popular, paling viral, hormat kita. Kena beratur 2 jam pun tak apa. Tak boleh marah, kena hormat kedai ni. Berapa bayar pun tak apa. Ini Al-Quran yang paling popular. Yang punya nilai yang tinggi, yang popular, yang penjelasan yang terang benderang. Ini Al-Quran. Maka ini sifat Al-Quran. Kemudian kata Allah, balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Tetapi orang kafir tidak pernah pandai menghargai Al-Quran
disebabkan mereka izzatin, sombong, wa syiqaq, dan suka lawan. Tetapi mereka bukan suka fikir, suka lawan. Al-Quran yang dapat manfaat banyak bukan yang suka lawan, yang suka fikir. Contoh kita bila berhadapan orang pandai, orang bijak. Kalau orang pandai bijak cakap kita lawan, kita tak dapat apa-apa. Kita dengar dan kita fikir, banyak benda kita dapat. Kita kan kalau jumpa yang kenapa kita dapat ilmu, bila kita mendengar daripada orang yang kita muliakan dan kita berfikir. Tentang yang coaching tu dia berjaya sebab apa? Yang dengar tu fikir. Dia tak lawan. Dia pun panggil yang sampai tu sifu. Dia tak lawan daripada harga, tak lawan 50,000. Bayar, tak lawan. Seduduk sekian, dia pun tak lawan. Sebab pun tak lawan, maka dia percaya. Maka Allah menyebut dua sifat orang kafir yang menjadikan mereka tak dapat manfaat Al-Quran. Pertama, sombong. Fi izzati, sombong. Yang kedua, syiqaq, suka lawan. Asalkan datang daripada Rasulullah, mereka lawan. Macam orang kafir hari ni, asal datang dari Islam, lawan. Asal datang Islam, ini ekstrim. Asal datang Islam, semua tak elok. Kalau Islam tunjuk senjata, oh ni ekstrim ni. Orang kafir tunjuk senjata, oh ini seni. Seni pula. Ini senjata samurai, seni. Islam tunjuk sikit, pedang Rasulullah, oh tak boleh, ganas ni. Ini membahayakan image orang Islam. Dia punya takut dia, tak tentu hala. Sebab dia tak nak fikir. Sifatnya nak lawan. Yang datang daripada Islam, yang datang daripada mulut para ulama, nak lawan dia. Fikirlah dulu. Yang datang daripada Quran, nak lawan dia. Bacalah dulu. Buka je Quran, tutup telinga. Dengar apa dia cakap. Dengar apa dia cakap. Kalau kamu memilih kekufuran, tiada paksaan. Kamu dengar, maka itu kemuliaan. Jadi ini perangai orang kafir dan perangai orang-orang yang tak dapat manfaat daripada Al-Quran. Pertama, sombongnya. Yang kedua, suka lawannya. Sedangkan Al-Quran itu kerana keberkatannya hanya diperoleh oleh orang yang tawadhu. Dan manfaat yang banyak hanya diperoleh oleh orang yang mendengarnya. Hatta kita pun tak belajar, tak pandai belajar Quran. Sebab apa? Tak pandai. Sebab sombong. Tak nak mengaji. Malulah tua. Kita rasa yang ada kita mestilah orang label tertentu. Kita sampai besar tak pandai Quran. Sama juga kita tak faham Quran sebab kita juga tidak mahu memberi ruang masa secukupnya untuk kita faham Quran. Dan bila dijelaskan Quran, kita tak nak faham. Maka ini perangai orang kafir. Izzah, sombong. Syiqaq, lawan. Kemudian kata Allah, kam ahlakna, bagi jawapan orang sombong, apa dia nak beritahu orang sombong? Dengan orang suka lawan, gini, dah banyak kaum yang telah dibinasakan sebelum kamu. Min qarnin, dari pelbagai kurun. Pelbagai kurun ada kemusnahan kaum yang dibinasakan oleh Allah. Fanadaw wala tahina manas, dan mereka cuba lari untuk mencari perlindungan, maka tiada perlindungan. Bila datang kemusnahan yang Allah janjikan, larilah ikut mana pun tak mungkin dapat lari. Kerana kemusnahan yang ditentukan oleh Allah ini tak mampu dielakkan oleh apa pun helah manusia. Apa pun strategi dan teknologi manusia. Kita buat teknologi tsunami kena juga. Teknologi gempa bumi dengan satelit kena juga. Dengan ilmu ramalan cuaca pun kena juga. Ramal tak hujan, lebat hujan, banjir. Lepas banjir baru dia ramal balik. Okay, akan berlaku lagi gelombang kedua. Tak berlaku. Kenapa Allah nak beritahu? Oh, tiada ilmu yang dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki. Gempa bumi di Turki. Apa berlaku? Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Akan berlaku gempa yang mengorbankan hampir 50,000 orang. Dan sekelip mata. Jatuh habis. Supaya mereka mengetahui bila Allah nak musnahkan satu kaum, maka tiada halang. Tiada cara, tiada tempat lari. Fanadaw wala tahina manas, tak ada cara untuk mereka lari. Menyelamatkan diri. Wa ajibu, dan mereka merasa hairan. Anja'ahum munzirun minhum. Kenapa Rasul itu di kalangan kita bukan malaikat? Hairan. Walau mereka tahu semua Rasul tak pernah ada malaikat. Mereka dah lalu Rom, mereka dah lalu Syam, mereka dah diceritakan tentang Nabi-Nabi. Mereka ada maklumat tentang Nabi-Nabi. Tak ada seorang pun Nabi itu di kalangan malaikat. Tapi mereka hairan, kenapalah Nabi ni kalangan kita? Orang. Bukan malaikat. Wa qala al-kafirun
dan orang kafir ini berkata, hadza sahirun kadzdzab. Bila mereka meminta bukti kebenaran Rasulullah, maka Nabi menunjukkan mukjizat yang mereka kehendaki. Lalu mereka berkata, oh ini ahli sihir. Nampak pelik ajaib, oh sihir. Walau mereka tahu ahli sihir cari makan. Ahli sihir buat pertunjukan nak cari makan. Dan ahli sihir tak ada benda yang dia ajak kita. Dia cuma ajak tengok show dia. Dia tak ada claim apa-apa. Dia just nak beritahu dia hebat. Rasul dia ada dakwah yang dia ajak orang beriman. Ahli sihir kalau dia buat show, dia ada minta apa? Dia ada mendakwa apa-apa? Tak ada. Dia buat show tengok, hebat saya. Hebat tak saya? Okey. Bagi duit sikit. Maka dia tak ada dakwaan apa-apa. Nabi SAW waktu nak beri mukjizat, nak tunjuk mukjizat, Nabi bagi syarat. Apakah kamu akan beriman? Ya, aku boleh tunjuk mukjizat ini. Apakah kamu akan beriman? Kemudian bila mereka kata ya, maka Rasulullah berdoa pada Allah. Bukan Nabi yang buat mukjizat, Allah beri. Rasulullah meminta izin daripada Allah, maka Allah mengizinkan. Maka berlakulah mukjizat. Tapi bila mereka melihat mukjizat, mereka kata, hadza sahirun kadzdzab. Ahli sihir, lagi pembohong. Kemudian kata Allah, apa lagi yang menjadikan mereka rasa nak tolak dengan alasan pelbagai? Aja'alal alihata ilahan wahida. Pelik lagi pula, dia kata Tuhan ni cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini benda pelik lah. Sebab kami dah berpuluh tahun dah sembah Tuhan banyak, tiba dia kata Tuhan satu. Bila datang sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan mereka percaya, mereka kata pelik. Walau yang patut mereka fikirkan, yang patut mereka renungkan, apakah benar Tuhan itu banyak? Itu yang mereka tak nak fikir, mereka biarkan itu menjadi akidah mereka, tak berfikir. Lalu mereka menganggap bahawa Rasulullah yang membawa akidah Tuhan satu. Pelik, dia kata Tuhan satu. Wa antalaqal mala'u minhum, dan datang pemimpin-pemimpin kafir mereka. Animshu, wahai kaumku, terus dalam kekufuran. Wasbiru, bersabarlah, ala alihatakum, untuk sembah berhala-berhala ini. Inna hadza la syai'un yurad, inah yang dituntut kepada kita. Cerita ayat ini, bila satu ketika Abu Talib sakit. Bila Abu Talib sakit, maka pemimpin-pemimpin Quraisy datang melawat dia. Ziarah dia. Dan Nabi SAW juga ziarah bapa saudaranya. Ketika mana Nabi ziarah, Nabi nampak ni pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu pemimpin Quraisy mengadu pada Abu Talib. Kata Abu Talib ni anak saudara kamu ni. Suruh stop-stoplah dakwah. Boleh tak dia berhenti dakwah? Jangan dia dakwah, jangan duk kutuk Tuhan kita. Jangan duk ajak kita. Kita akan biarkan dia dengan dia, kita dengan kita. Maksudnya, yang kami sembah jangan ditegur lah. Biarlah kami buat apa yang kami nak buat. Kamu nak buat apa, buatlah, kami pun tak kacau. Kata pemimpin-pemimpin Quraisy mengadu kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib kata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ma turidu min qaumika, sebenarnya apa yang kamu nak daripada kaummu? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, uridu minhum kalimah, aku cuma nak satu kalimah je. Kalimah tudinu lahum bihal Arab. Dengan dia mengucapkan kalimah tadi, semua orang Arab akan tunduk pada dia. Dia orang Quraisy terkenal nak suruh semua kabilah Arab tunduk pada dia. Baik, aku nak bagi satu benda, satu je kalimah, yang seluruh orang Arab di semenanjung tanah Arab ni tunduk pada dia. Wa tuaddi ilaihimul ajmu al-jizyata, dan seluruh orang bukan Arab akan bayar cukai pada dia, jizyah. Kalimatan wahidah, satu kalimah. Lalu kata Abu Talib, wa ma hiya, kalimah apa tu yang kamu ajak ni? Lalu kata Nabi SAW, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu pemimpin Quraisy berkata, ilahan wahidah, Tuhan satu je Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab, pelik, kita tak percaya banyak Tuhan. Tuhan perempuan lagi, Tuhan langit, Tuhan bumi, banyak Tuhan. Tiba-tiba dia kata Tuhan satu, pelik, kata dia. Tak tahu mana satu yang pelik, yang percaya Tuhan banyak ke yang percaya Tuhan satu, mana satu yang lebih pelik. Maka bila Rasulullah kata, aku cuma nak ajak satu, dalam riwayat yang lain diceritakan bila Nabi SAW berkumpul di hadapan Abu Talib. Lalu pemimpin Quraisy kata,
Iqdi bainana wa baina ibni akhi wa Abu Talib. Boleh tak kamu beri keputusan antara kami dengan anak saudara kamu? Beri satu keputusan. Buat satu perdamaian antara kami dengan mereka. Lalu Abu Talib pun tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn akhi, haula qaumuka yas'alunaka as-sawa." Kaum kamu ni minta keadilan dengan kamu. Kaum kamu. Ni kaum kamu ni kerabat kamu minta keadilan. Fala tamil kullal mail ala qaumik. Maka jangan kamu tidak berlaku adil. Dia minta satu hak keadilan. Lalu kata Rasulullah, "Wa madza yas'aluni?" Mereka nak apa? Lalu kata Abu Talib, qalu, kata pemimpin-pemimpin mereka, "Irfatna warfat dzikra alihatina wa nad'uka wa ilahaka." Biarkan kami dan biarkan Tuhan kami. Jangan sebut-sebut hak Tuhan kami. Sensitif. Sebut hak Tuhan kami. Jangan pedulikan kami, jangan pedulikan Tuhan-Tuhan kami, dan kami biarkan kamu dengan Tuhan kamu. Kata pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'tunani kalimatan wahidatan tamlikuna bihal araba wa tudinu lakum bihal al-ajamu." Faqala Abu Jahlin, "Lillahi abu, lanu'tiyannakaha wa ashra amsalihah." Kata Rasulullah, boleh tak kamu beri pada aku satu kalimah je. Kalimah ini kamu akan menjadi raja pada orang Arab. Dan kamu dapat menguasai orang ajam sekali. Lalu kata Abu Jahal, "Lillahi abu." Wahai Muhammad, bukan kata satu kalimah, 10 kalimah pun kami bagi. Nak berapa kalimah? Kami boleh bagi. 10 kalimah pun. Lalu kata Nabi SAW, "Qulu," katakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimah tu je. Pakat lari belaka dah pasal. Fanafaru min dhalika wa qamu. Mereka dengar satu kalimah tu takut kalimah la ilaha illallah. Bayangkan hebat kalimah la ilaha illallah. Kerana mereka tahu apa maksud la ilaha illallah. Bukan maksud zikir semata-mata. Ia memberi maksud mengubah akidah. Mengubah kebiasaan yang syirik dan kufur. Mengubah maksiat. Dan mengubah segala tingkah laku yang buruk. Itu makna kalimah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah cuma zikir, tahlil, lepas tu makan, dia orang tak marah. Sebut la ilaha illallah. Boleh makan ayam merah? Boleh. Pas sebut la ilaha illallah dapat makan ayam merah, ayam pucik. Kita jamu. Okey, boleh. Tak ada masalah. La ilaha illallah buat lagu. Tak apa, kita jual album tu. Kalau kalimah tu dipahami dengan lagu atau zikir, mereka tak takut apa-apa. Tapi kalimah ini memberi maksud kena ubah hidup. Dari sembah berhala pada sembah Allah. Dari riba, zina, judi kepada tunduk pada hukum Allah. Haram semua. Daripada memperhambakan manusia kepada melihat manusia ini sama. Itu marah sangat kalimah la ilaha illallah. Itu yang mereka takut. Kalau kalimah ini cuma ajak zikir, kemudian bernasyid, buat nasyid la ilaha illallah, tak takut mereka. Jadi kita tak heran ada orang kafir yang hafal Quran, hafal surah. Kerana mereka tak faham maksud yang dikehendaki. Mereka ingat itu cuma hafazan biasa. Dan sebab itu kalimah la ilaha illallah itu kalimah yang paling ditakuti. Sensitif. Itu kalau tulis kat bendera pun takut. Dia pun takut lain macam. Sebab mereka faham tuntutan kalimah tu. Itu yang menyebabkan mereka bangun lalu meninggalkan. Nabi SAW sampai berkata, "Aja'alal alihah ilahan wahidah." Takkanlah Tuhan kami satu je. Tuhan kami banyak. Fa kaifa yas'al khalqul lahum ilahan wahid. Macam mana kalau Tuhan seorang nak jaga semua manusia? Dia duk ingat sebab manusia ni ramai, Tuhan pun ramai. Dia ingat Tuhan tu macam AJK, pengurusi macam tu lah. Dia pegang department ni. Yang hujang ada satu Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan satu tak dang nak buat kerja tu. Dia duk kiaskan Tuhan dengan dia. Dia kata bagaimana Tuhan nak selesaikan semua masalah orang ni kalau dia cuma seorang. Mantik yang tak betul kerana melihat Tuhan tu macam dia. Maka itu konsep yang salah. Tuhan ialah Tuhan. Tak boleh kita kiaskan kekuasaan Tuhan dengan kekuasaan kita. Maka sebab itu bila Allah menceritakan Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Maka mereka diukur kami berjalan pun sebulan pun sampai. Kenapa Muhammad satu malam ni? Sebab bukan Nabi yang berjalan. Allah perjalankan dia. Takkan sama. Maka di sini kerosakan mereka dalam memahami makna Tuhan. Mereka duk faham Tuhan tu macam mereka. Maka turun ayat ini tentang pendustaan mereka. Kemudian kata Allah, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah." Konsep Tuhan satu ni pun kami tak pernah dengar pun, agama terakhir pun tak sebut. Yang mereka maksudkan Kristian.
Inna hadza illa ikhtilaq. Ni mesti rekaan baru. Rekaan baru. Baik, mereka kiaskan kebenaran Islam dengan kebatilan Kristian. Kristian pun tak sebut. Tak. Sama juga Kristian pun salah. Kebenaran dia satu. Kebenaran tidak dikiaskan dengan kebatilan. Kita contoh, awak ni kenapa tak semayang? Misalnya, kenapa semayang tak cukup? Orang semayang 5 waktu, semayang 4. Saya ni okey, yang tu solat 3 waktu je. Dikiaskan dengan satu lagi, untuk tunjuk dia baik. Tak, dua-dua tak betul kamu ni. Kita kata awak ni kenapa solat subuh tak, ataupun kenapa solat tak cukup. Orang solat 5 waktu, awak solat 4 waktu. Dia pun nak betulkan diri dia, saya ni okey apa? Yang seorang lagi, kita solat 3 waktu. Tuan-tuan, apakah alasan itu menjadikan dia betul, nampak betul? Tak, dua-dua tak betul. Kata penyembah berhala, orang Kristian tak kata macam tu. Dia pun kata Tuhan dia banyak. Ada anak seorang lagi. Ada bini lagi. Tak, mereka kiaskan dengan benda tak betul. Kerana semuanya tak betul. Islam yang membawa ajaran yang benar itu Tuhan satu. Konsep tauhid cuma dalam Islam. Yahudi kata tak, konsep tauhid juga ada pada kami. Tapi kalau konsep tauhid ada pada kamu, kenapa kamu buat kitab Talmud? Bahkan kamu menganggap kitab Talmud lebih hebat daripada kitab Taurat. Kitab Taurat ni Allah turun, kitab Talmud pada mereka reka. Dan menganggap kitab Talmud lebih sempurna daripada kitab Taurat. Maka kamu juga tidak meletakkan tauhid kepada Allah. Kerana tauhid memberi maksud kekuasaan yang mutlak pada milik Allah. Tapi mereka boleh kata ada masalah Tuhan tak tahu. Tuhan tanya kepada pada Yahudi. Maka pada Yahudi membukukannya dalam kitab Talmud. Tuhan pun dia kata tak tahu. Maka konsep tauhid dia tak betul. Kemudian kata Allah, "Aunzila alaihi dzikru min bainina." Kenapa Muhammad dipilih jadi nabi? Kenapa? Wahyu turun pada dia. Bal hum fi syakkin min dzikri. Bahkan mereka semua kata Allah penyakit mereka memang tak percaya. Orang kalau tak percaya dia buat alasan-alasan macam-macam. Yang alasannya lebih teruk daripada dosanya sendiri. Kata orang, kalau kita tengok orang, bila tak nak terima satu benda, lihat alasan dia. Alasan dia tak akan masuk akal. Bahkan alasannya ialah satu alasan. Kalaupun kita sediakan jawapan, dia kekal jadi alasan. Apapun kebenaran. Bila dia tidak mau berfikir dan ada sifat yang kita sebut sombong dan suka lawan. Fikir tak nak, lawan nak. Maka ketika itu, berilah jawapan macam mana kerana mereka kekal dengan alasan. Sebab itu kita tak mampu untuk memahamkan orang yang memang suka beri alasan. Jawab macam ni, dia alasan macam ni. Maka Allah sebut semua benda itu alasan. Mereka kata Kristian pun tak sebut Tuhan satu. Mereka beri alasan lagi. Kenapa pula Muhammad yang dipilih tak pilih kami? Kami tak pilih kami. Dia bukan masalahnya pilih siapa. Kandungan yang diperintahkan tu. Bukan siapa yang menjadi Rasul itu. Kandungan itu. Ni pilih siapa pun kamu tak tolak. Sebab dia berkaitan kandungan. Sebab kamu terima Nabi Muhammad secara peribadi. Semenjak zaman Rasulullah sebelum jadi Nabi dan Rasul. Tapi sebab kandungan dakwah itu yang kamu tolak. Dan kalau kamu katakan bahawa ada orang yang lebih layak pada Rasulullah. Katakan. Maka kamu tak tolak sebab kandungan yang dibawa tu. Sebagaimana kisah Nabi Nuh ditolak. Nabi-Nabi sekian ditolak. Ceritanya sama. Kata Allah, "Balamma yadhuqu azab." Satu lagi mereka ni belum kena azab. Ni kalau kena penampar sebiji baru tahu. Macam tu kita sebutlah. Tekan kalau orang degil-degil ni, buka kepala, lah dia belum kena penampar tu, kena penampar, tahulah tinggi rendah langit ni. Maka orang kafir ni sebab belum kena azab. Nanti datang azab baru dia tahu. Baru patung-patung yang disembah selain Allah tak akan beri manfaat. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka yang menguasai pembendaran Allah? Untuk mereka cadangkan Tuhan patut beri yang ni. Itu urusan Allah lah. Allah nak pilih siapa dia Rasul, itu urusan Allah. Mereka tak berak kata kenapa pilih dia? Kenapa tak pilih kami? Itu urusan Allah. Dan itu ialah catatan suratan yang Allah tentukan. Macam kita juga kalau kita kata, kenapa saya tak dapat nikmat macam dia? Itu dah ketentuan Allah. Kenapa pula kita nak cadang-cadang pula? Begitu Allah berikan pada kita, demikian Allah berikan pada dia. Maka tak ada isu Allah beri pada siapa. Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul, tak ada isu. Bahkan kalau nak tengok yang paling tinggi akhlak, yang kamu sendiri gelarnya sebagai Al-Amin. Walau kamu tahu yang lain-lain semua ada penyakit belaka. Yang ni minum arak, ini main perempuan.
Dan Nabi SAW tidak ada semua benda penyakit. Yang ni dulu kuat menipu, yang ni dulu suka makan harta orang, yang ni dulu sekian-sekian. Dan Nabi SAW tak ada sifat. Sehingga kamu mengangkatnya dan menggelarkannya sebagai Al-Amin, ya amanah. Dan kamu mengangkatnya sebagai yang paling bercakap benar. Tidak pernah berbohong walau bergurau. Tiba-tiba kata ada yang lebih layak daripada Muhammad, siapa? Maka ini pembohongan. Dan ini alasan. Dan Allah jawab dan kata, apakah kamu yang memiliki pembenaran Allah? Yang memberi pada siapa dikehendaki. Yang menghalang pada siapa yang dikehendaki. Kamu ke Tuhan untuk cadangkan patut ni Rasul, patut ni Nabi. Kamu ke? Maka ini pemberian Allah. Kemudian, am lahum mulkus samawati wal ardh. Apakah bagi mereka itu kerajaan langit dan bumi? Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya? Falyartaku fil asbab. Kalau macam tu, pergilah naik ke langit. Nak tengok kalau betul kamu pemilik kerajaan langit. Naik ke atas. Itu ayah Pin kata kita ketua kerajaan langit. Naik ke atas nak tengok. Naik tangga pun semput nak naik ke langit. Yang ketua kerajaan langit. Allah mencabar orang-orang yang menolak dalih tentang kerasulan. Baik, kamu ke yang memiliki langit dan bumi? Dan apa di antaranya? Kalau kamu memiliki dia, sila naik. Sila naik dan uruskannya. Kemudian kata Allah, Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Bahkan kamu ialah sekumpulan tentera yang menunggu kekalahan. Allah menamakan pada penentang ini yang membentuk satu kumpulan. Sebab kalau sebut yang menentang paling kuat namanya tentera. Sebab dia dah siap senjatanya, latihan fizikalnya nak lawan. Maka Allah menamakan mereka yang menentang Islam ini sebagai satu kutlah, kelompok tentera yang menunggu kalah. Mahzumun, menunggu kalah. Kamu ialah kelompok tentera yang sedang menunggu kalah. Kamu sudah kalah dalam hujah, kamu menunggu kekalahan sebenar dengan azab Allah SWT. Maka ini jawapan Allah kepada orang-orang yang menolak kebenaran, yang sombong dan suka lawan dan tidak mau berfikir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.